Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk game week kelima. Okey, Fantasy Premier League. Sebelum tu aku ucapkan terima kasih pada yang dah tengok aku punya video, dah ikut live aku punya uh, FPL juga live. Okey, Alhamdulillah kita dah achieve target yang sepatutnya dan aku tak menjangkakan seperti yang ada sekarang ni. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Okey, pada yang dah komen pun aku ucapkan terima kasih. Ada benda yang kami betulkan. Okey, kami betulkan. Untuk kali ni, untuk game week kelima. Uh, dah masuk 5 minggu kan? Okey, dah masuk 5 minggu pada aku. Banyak benda yang seronok sebenarnya. Okey, termasuk game week keempat, iaitu permulaan kembalinya Ronaldo dalam tim Manchester United. Satu impact yang aku rasa wow, agak meronokkan. Okey, minggu keempat pada aku banyak gol daripada forward. Dan forward yang kita jangkakan akan jadi uh, dan ada juga yang tak berjadi. Okey, sebelum tu aku dah bagi tahu pada korang untuk sebelum bermula game week keempat, aku dah ada predict beberapa player. Itu sebagai kita punya watch list ya. Bukan untuk diletakkan dalam tim aku. Ada juga yang diletakkan dalam tim aku. Uh, Pada aku untuk point minggu lepas agak tak berapa cantik untuk aku. Kalau ikutkan hanya 58 pada aku agak tak menarik. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga pada aku point ni agak cantik. Dan kalau ikutkan point 58 tu jatuh tangga sikit ke bawah. Agak jauh juga, lebih dekat 30 rasanya. Dan kalau ikut average point aku pun 67, kat di tengah-tengah. Okay, untuk game week ke 4, sebelum tu aku ada cerita 6 player dan aku rasa aku buka satu-satu lah. Okay, untuk game week keempat, forecast result kalau korang tengok kan, aku letak 6 player dan aku bermula dengan player yang cerita ni, aku bermula dengan player yang agak point tak berapa cantik. Okay, ada kebanyakannya ada 4 player yang pada aku tak berapa cantik point dia. Sydney, Traore, Jimenez dan Kante. Kane. Point yang pada aku jangkakan sebenarnya Kane dan Traore yang akan lebih menjelah minggu game week keempat. Tetapi kalau ikutkan ada point kat situ, 3 daripada Traore dan ada Kane 2 point. Agak tak berapa cantik point dia. Okay, cerita pasal Kane, cerita pasal Spurs, kekalahan yang agak mengejutkan dengan Crystal Palace 3-0. Dan aku boleh kata ini adalah player predict aku yang paling yes. Korang faham kan? Okay. Tak ada apa-apa shoot, tak ada apa-apa on target, tak ada apa-apa expect goal pun tak ada. Korang tengok kat situ, kosong kipas dan kosong point expect assist. Pada aku tak berapa nak menarik sebenarnya. Dan aku menjangkakan sebenarnya comeback daripada Kane, tapi tak tak menjadi. Mungkin pada aku nampak kat sini adalah tiadanya Son dalam tim Spurs. Jadi satu benda yang tak menyeronokkan. Okay, untuk Jimenez dan Traore, satu tim yang pada aku jangkakan sebenarnya sepatutnya lah. Okay, kedua-dua player ni pada aku patutnya point yang pada aku lebih daripada 5, tapi tak menjangkakan tak menjadi. Okay, sebenarnya untuk ini pula, game pada awal tu boleh katakan walaupun menang 3-1, walaupun menang 3-1, tapi ada bulus. Jadi agak tak menarik juga point. Hanya 2 saja. Dan kalau korang boleh tengok, 2 player lagi adalah Bruno dan Auba pada aku. Bruno seperti yang jangka, satu perubahan yang pada aku bila kemasukan Ronaldo tu, agak nampak peningkatan dekat situ dari segi attack, daripada shoot, dari segi on target dia agak menarik. Lepas tu expect goal 0.19 dan 2 kipas dan 0.50 expect assist. Pada aku agak bagus bila setelah Ronaldo masuk.
Mungkin disebabkan dia dah biasa dengan Ronaldo untuk international game. So aku rasa tak ada masalah untuk Fernandes, iaitu Bruno. Biasa aku sebut Bruno je. Tapi dalam FPL sendiri Fernandes, kita biasakan Fernandes. Kemudian Alba, selepas kekalahan yang pada aku agak tak menarik, iaitu kemenangan yang agak besar daripada Man City kepada Arsenal 5-0 tu, pada aku agak menakutkan sebenarnya pada fan-fan Arsenal. Dan game week keempat dah menunjukkan yang Arsenal buat kembali comeback tu. Dan walaupun kemenangan tu tak berapa nak besar 1-0, tapi tiga mata dah tentu confirm daripada Arsenal. Dan kalau korang tengok point yang agak tinggi sebenarnya 9, expect goal sendiri pun 0.75. Shoot ada on target. Yes, yang ini yang kita nak daripada Arsenal, iaitu player yang pada aku sebenarnya kalau dalam Arsenal punya player, ramai juga player yang bagus. Tapi itulah, untuk permulaan yang tak berapa nak cantik, bertemu dengan tim-tim yang agak kuat, bertemu dengan Chelsea, bertemu dengan Spurs. Cuma game yang bertemu mula-mula game tu ialah game week pertama tu, Brentford tu, pada aku kesalahan yang tak sepatutnya daripada Arsenal. Mungkin ada satu masalah, ada sedikit masalah dalam manajemen Arsenal. Dan aku boleh katakan dari 6 player yang aku sebut ni, hanya 2 saja yang menjadi. Dan paling ketara yang aku rasa terkilan sangat ialah Wolves punya player, iaitu Traore dan Jimenez. Okay, sekarang ni kita masuk pada minggu kelima. Minggu kelima iaitu prediction aku. Okay, prediction aku. Minum dulu. Prediction yang aku rasa kali game week kelima ni agak juga beberapa benda yang menarik kita nak tengok. Kalau ikut segi dari perlawanan game week kelima ni, Newcastle bertemu Leeds, Wolves bertemu Brentford, lepas tu Burnley lawan Arsenal, Liverpool Crystal Palace, Man City Southampton. Yes, agak game yang seronok pada aku. Man City bertemu Southampton, bertemu dekat home. Norwich dengan Watford, tu Aston Villa Everton, Brighton Leicester, West Ham dengan Man U. Salah satu game yang pada aku agak menarik juga aku tengok, Spurs dengan Chelsea. Yes, satu lagi perlawanan yang pada aku patut kita fokus. Okay, sebenarnya. Okay, untuk prediction player minggu ni, okay, untuk game week kelima, ada beberapa player yang aku ambil daripada game week keempat. Aku bawa sedikit untuk nak tengok lagi sekali macam mana performnya player ni. Okay, pertama kita bercerita pasal defend dulu lah. Okay, satu defend yang aku letak untuk minggu ni, iaitu Aaron. Player pada aku agak muda sebenarnya. Bermain kat defend Norwich, price agak rendah juga 4.6, tapi banyak game kalau ikutkan pada Aaron ni, main 90 minit kebanyakannya. Okay, so aku boleh jangkakan ini adalah satu benda yang agak seronok juga untuk dilihat untuk semua manager. Harga yang agak rendah dan boleh diletakkan dalam tim kurang. Okay, total point kat sini 5. Walaupun kalau ikut pada perlawanan-perlawanan Norwich, tak ada lagi kemenangan apa-apa. Okay, tak ada lagi kemenangan. Dan aku rasa boleh katakan home ada 2 kekalahan dan away juga ada 2 kekalahan. Dari segi game pada aku agak seronok sebenarnya nak tengok Aaron ni, sebab dia rajin turun naik. Dan kalau ikut pada shoot yang ada pada dia, ada 2 shoot daripada dia untuk game week pertama, game week ke 4 tu bertemu dengan Arsenal. Dan selepas tu kita boleh tengok Norwich akan bertemu dengan, minggu ni bertemu dengan Watford. Salah satu aku rasa benda yang sepatutnya Norwich buat sebenarnya untuk menang kali pertama dalam musim EPL musim ni, iaitu 2021-2022. Bertemu Everton selepas tu, dan Burnley dan Brighton. Salah satu player defend yang aku rasa aku kena sama ada nak letakkan dalam tim aku tak. Untuk player kedua, iaitu midfield, aku meletakkan 2 midfield kat sini. Yang pertama, midfield pertama aku adalah Torres. Game yang akan Man City bertemu, iaitu bertemu dengan Phantom, main dekat home. Pada aku satu benda yang patut kita fokus, iaitu home. Aku boleh katakan bila kemasukan penonton dalam stadium, satu benda yang aku agak menyeronokkan dan satu benda yang
perlu ada dalam mana-mana team. Sebab itu dah jadi satu impact pada performance player. Okey. Kalau ikut pada Torres, dari segi point ni agak tinggi 26. Kalau ikutkan pada game week ke-3 kita boleh tengok point ni agak tinggi daripada Torres 18. Kemudian untuk game week ke-4 pada aku tak berapa nak tinggi sangat point dia, iaitu 3. Dan kemenangan walaupun menang dengan Leicester 1-0, pada aku agak seronok game tu sebenarnya, Leicester dengan Man City. Malam tu aku tengok game Man U. Okay, tengok game Man U. Antara Man U punya game dengan Newcastle dan antara Man City dengan Leicester, aku lebih fokus pada Man City dengan Leicester. Kedua-dua tim agak seronok nak tengok, iaitu kalau ikut pada perlawanan sebelum ni, last iaitu bertemu dengan Leicester, iaitu Community Shield tak salah aku. Kemenangan yang berpihak pada Leicester, dan aku rasa ini adalah satu boleh katakan nak Pep kena tunjuk yang Man City berupaya nak kalahkan Leicester dalam game ni. Kalau ikutkan kemenangan 1-0, dari segi shoot kita boleh tengok Torres ada 4 shoot masa tu game week keempat, dan ada 1 on target, ada 0.26 expect goal, 0 kipas, walaupun 0 ada expect assist kat situ 0.15. Okay, minggu ni dia akan bertemu dengan Southampton, dan kalau tanya aku untuk game week akan datang, iaitu bertemu Chelsea dengan Liverpool, aku tak menyangkakan Torres ni sesuai diletakkan dalam orang punya team dalam 2-3 game akan datang. Yang aku rasa menjadi impact sikit. Kita tahu yang Chelsea dan Liverpool mempunyai player yang agak bagus, dan aku tak boleh nak kata lah yang Man City pun tak bagus. Sebab kedua-dua game ni, aku boleh katakan kedua game yang akan datang ni, antara Chelsea dengan Man City, iaitu Liverpool dengan Man City, kedua-dua game tu agak balance kat situ. Dua-dua tim yang agak kuat pada aku, dan aku menjagakan game tu akan seronok sebenarnya. Okay, jadi kita tunggu untuk game akan datang. Tapi perlawanan minggu ni agak menarik untuk Man City. Mudah untuk City untuk menang kali ni, untuk game week ke-5. So itu antara satu player midfield yang aku cerita sekarang. Okay, kita masuk ke midfield yang kedua aku. Midfield kedua aku sekalikan dengan forward, iaitu Rafinha dengan Bamford. Okay. Dua pemain ni aku rasa aku fokus juga minggu ni. Berbanding minggu lepas aku bercerita pasal game week keempat, aku bercerita pasal Traore dan Jimenez. Okay, tapi aku tak berjangkakan Jimenez dengan bukan tak berjangkakan, benda tu tak boleh nak agak. Walaupun menang Wolf tu dengan Wolf menang dengan kalau ikutkan Wolf menang dengan Watford, dan aku boleh katakan Watford lebih bagus sebenarnya main dekat home. Tapi berbeza lah bila contoh ada kemenangan daripada Wolf. Dan kemenangan pertama Wolf tu pada aku agak yelah, macam aku cakap lah, kita tak boleh nak target benda ni. Siapa yang perform, siapa yang bagus dalam game yang tak tentu lagi keputusan dia. Okay, aku boleh katakan Rafinha dengan Bamford adalah dua player ni yang aku boleh katakan perlu ada dalam tim korang. Lagi-lagi Bamford. Dan macam Rafinha jugalah, perlu ada juga sebenarnya. Tapi untuk game akan datang, aku boleh katakan mudah pada Leeds United, iaitu akan bertemu dengan Newcastle minggu ni, bertemu dengan West Ham, dan bertemu dengan Watford, bertemu dengan Southampton. Boleh katakan agak balance kat situ perlawanan-perlawanan diorang. Cuma tak ada lagi, kalau ikut pada game Leeds, minggu pertama kalah dengan Man U 5-1. Kemudian seri dengan Everton, dan seri juga dengan Burnley, dan akhir sekali baru-baru ini kalah dengan Liverpool 3-0. Tak ada lagi kemenangan daripada Leeds, dan aku rasa menjagakan yang bertemu game Newcastle adalah game yang pada aku perlu ada kemenangan daripada Leeds supaya dapat bersaing dengan tim-tim yang ada sekarang dalam Leeds yang agak dah naik turun. Aku rasa lagi-lagi yalah, kalau ikutkan kategori Leeds ni, aku boleh katakan tim yang agak bagus sebenarnya. Okay, dari segi pemain yang ada, aku rasa minggu ni perlu ada sesuatu yang daripada Leeds untuk dibuat. Lagi-lagi Rafinha, lagi-lagi Bamford. Selain daripada tu, aku boleh katakan Dallas. Selain daripada tu juga aku boleh katakan Ayling merupakan player yang aku rasa
dalam watchlist aku untuk aku ambil lah. Okay. Price yang agak tak berapa nak tinggi untuk Ravina The Brentford. Itu antara dua player list yang aku rasa perlu ada aku ada dalam team aku. Untuk dua lagi forward, okay. Sebelum ni aku ada juga meletakkan dua midfield, dua defend, tiga midfield. Tapi kali ni untuk 2 minggu ni aku letakkan 3 sekali forward untuk mudahkan korang memilih. Sebab kita tahu kedatangan Ronaldo menjadi impact satu sebenarnya. Impact. Dan kedatangan Lukaku pun pada aku impact juga pada EPL. Dan salah satu player yang aku rasa aku bawa daripada minggu keempat dan aku bawa ke minggu kelima iaitu Auba. Iaitu salah satu player yang aku rasa jangka minggu lepas buat comeback. Inilah dia yang aku rasa dalam game week keempat tu. Dan aku menjagakan minggu ni adalah sesuatu yang agak seronok juga kita nak pegang Auba. Perlawanan yang akan bertemu dengan Burnley dalam minggu ni, kemudian bertemu dengan Spurs, bertemu dengan Brighton, bertemu dengan Crystal Palace. Cuma masalah dekat sini adalah dari segi manajemen Arsenal. Aku mengharapkan benda ni dapat diperbetulkan. Okey, lagi-lagi bila contoh adanya kekalahan yang pada awal-awal tu menyebabkan manajemen untuk tu tak berapa nak cantik, iaitu berharap sangat, fan berharap sangat sebenarnya. Kalau ikutkan ramai yang aku bertanya pada fan Arsenal, ramai yang nak sangat Arteta tu keluar. Okay, itu aku tak tahu. Itu di sebalik lah. Okay, kita tak boleh nak tangkap benda tu sebab kita berada dekat jauh daripada EPL sendiri. Dan aku rasa ramai kawan-kawan kita yang dekat EPL tu boleh tahu apa yang terjadi pada Arsenal. Dan aku rasa kali ini minggu ni aku merasakan Auba sekali lagi akan buat comeback. Okay, buat sekali lagi apa yang dia buat masa game week keempat. Price yang pada aku agak tinggi 9.9 dan boleh dipegang dalam beberapa minggu yang aku rasa kalau minggu ni menjadi aku rasa ramai gila yang akan ambil Auba. Okay, daripada segi total point kat sini 11 dan kalau ikutkan statistik untuk game week keempat kau boleh nampak kat sini agak tinggi bro. 6 shoot, okay, 2 on target, 0.75 expect goal dan 2 kipas dan 0.30 expect assist. Yes, salah satu player yang aku rasa kalau kau tanya aku perlu ada. Okay, sebenarnya ramai. Okay, ramai yang kita boleh letak dalam ramai pilihan, banyak pilihan. Tapi aku rasakan untuk watchlist aku minggu ni, untuk prediction aku rasa minggu ni aku meletakkan sekali lagi Auba dalam game week kelima. Untuk kita lihat sama ada sejauh mana Auba boleh bawa Arsenal untuk fight dengan tim-tim yang ada dalam EPL sekarang. Okay, untuk player yang terakhir, ramai yang mengatakan aku Ronaldo. Yes, kalau kau tanya aku memang aku nak letak Ronaldo. Okay, tapi berbeza sikit. Aku berbeza sikit dalam pemilihan aku kali ni. Iaitu aku boleh katakan player ni agak sesuai juga letak dalam korang punya team. Tapi mungkin disebabkan umur menjadi faktor, aku boleh katakan agak sesuai juga letak, iaitu Vardy. Game bertemu dengan Brighton minggu ni, game main dekat away. Dan aku rasa kalau selain daripada Vardy, aku boleh katakan Gray tu salah satu player yang aku rasa nak letak juga dalam team aku. Okay, untuk point kat sini, okay, kita cerita pasal price dulu. Okay, price yang agak tinggi 10.4, point 21 kat sini, iaitu agak tinggi juga berbanding-banding dengan tim selain daripada tu, iaitu Torres pun agak tinggi point dia, 21 point. Dari segi point game week, kalau boleh nampak kat situ 5, 2, 12, ada 12, ada 2. Game week keempat tu agak rendah juga sebab kalah dengan Man City. Dan ikut pada statistik yang ada pada yang aku tengok, okay, tak ada on shoot, tak ada on target, ada 0.02 expect goal, ada satu kipas. Mungkin tak banyak dalam game Man City tu, tak banyak yang perform daripada Vardy. Ada satu jaringan yang aku rasa dibatalkan, okay, offside, okay, dalam game tu. Tu aku cakap macam aku cakap tadi ya, antara game-game banyak game week keempat Man City dengan Leicester pada aku agak seronok nak tengok. Masing-masing ada attack, masing-masing ada defend yang bagus. Aku rasa gol yang daripada Bernardo Silva yang pada aku agak menarik juga. Okay, betul-betul mengecewakan Leicester dalam game tu.
Okay, untuk game akan datang, dia akan bertemu Brighton, bertemu Burnley dan bertemu Crystal Palace. Dan akhir sekali untuk game week ke 6, 7, 8. Okay, game week ke 8 baru bertemu dengan Manchester United. Okay, dari segi perlawanan-perlawanan seterusnya, aku boleh katakan Vardy. Okay, aku boleh katakan Vardy ni agak sesuai dipegang dalam beberapa game akan datang. Selepas lawan Man U, dia akan bertemu tim yang agak-agak boleh pada aku Leicester menang dengan keupayaan, dengan perform sekarang yang ada pada Leicester. Pada aku akan ada sesuatu yang menarik selepas ni. Okay, itu ada beberapa 6 player yang aku sebut. Dan 6 player ni sebenarnya aku tak meletakkan secara sesuka hati sebenarnya. Tadi aku tengok, okay, itu antara yang 6 player yang aku sebut. Dan aku rasa ramai lagi memilih player tertentu. Dan ini sebagai aku punya watchlist dia. Bukan aku meletakkan dalam tim aku lagi. Belum official. Ada, cuma dalam 6-6 ni ada yang aku ambil. Macam contoh, minggu sebelum tu kita bercerita pasal 6 player ni pun hanya Digny saja yang dalam tim aku. Okay, 5 lagi tak ada, iaitu Fernandes, Traore, Jimenez, Kane dengan Auba ni tak ada langsung dalam tim aku. Dan aku merasakan mungkin korang ada pilihan masing-masing. Macam minggu ni aku boleh katakan dalam banyak-banyak ni yang aku jangka aku nak bawa masuk ada 2 je, iaitu Rafinha. Dan Rafinha memang ada dalam tim aku. Dan salah satu player yang dalam 6 ni ada salah satu yang aku rasa macam aku nak bawa masuk, iaitu Bamford. Untuk Vardy, aku lebih fokus pada Leeds punya Leicester punya midfield. Aku lebih fokus tu. So Arsenal aku berkira lagi untuk Auba ni, sebab selepas game ni agak menarik sebenarnya untuk kita buka Arsenal punya player. Mishro, Jenny, siapa lagi, Ben White. Pada aku player-player yang agak bagus juga diletakkan dalam tim korang. Sebab perjalanan dia untuk game week yang akan datang ni pada aku agak mudah. Cuma tengok, aku lebih suka tengok pada proven lagi. Auba kita boleh nampak untuk game week keempat saja yang kita nampak bunyi lah. Untuk game week yang akan datang aku tak nampak lagi. Kita perlu untuk proven lagi, iaitu game week kelima ni baru kita boleh nampak semua benda ni. Untuk Aaron, walaupun aku boleh katakan Norwich tak ada lagi apa-apa kemenangan, yang aku confirmkan benda ni. Kalau tidak nanti kan masalah pada korang juga. Okay, dari segi kemenangan yang ada pada Norwich tak ada lagi bro. Okay, memang tak ada. Tapi dari segi performance player yang Aaron ni pada aku agak bagus sebenarnya berbanding, sebab harganya agak murah. Dan aku rasa sesuai juga dimasukkan dalam tim korang. Dan permainan minit play dia pun agak tinggi juga. Okay, kalau ikutkan 90 minit daripada game week pertama sampai game week keempat, mungkin ada pilihan kurang lain yang lagi banyak. Tapi dari segi perlawanan yang aku rasa minggu ni perlu ada buat comeback daripada Norwich. Bukan comeback, pada aku perlu ada kemenangan daripada Norwich. Kalau tidak, dia akan betul-betul berada dalam kedudukan yang pada aku agak bawah. Sekarang ni pada table sendiri pun kita boleh tengok yang Norwich betul-betul berada dalam kedudukan ke-20 pada aku. Dan selepas Newcastle dan Burnley. Okay. Arsenal akhirnya selepas kemenangan tu naik ke atas. Dan untuk Torres pula, aku boleh katakan minggu ni bertemu dengan tim yang agak mudah padaku. Bukan nak kata mudah, tapi perlu ada perlu kemenangan daripada Man City. Dan kalau ikut kedudukan table sekarang, kita boleh tengok macam mana Man U, Chelsea, Liverpool berada betul-betul ke atas. Man U dengan kekuatan yang ada sekarang, Ronaldo tu, pada aku agak, so aku cakap impact pada semua keseluruhan tim Man U sebenarnya. Okay, walaupun kita tahu yang ada kekalahan minggu ni UCL Manchester United dengan Young Boy, pada aku iaitu aku tak boleh nak cakap pasal benda tu individu mistake pada yang individu mistake lah pada aku, yang tak perlu dibuat untuk satu player yang pada aku profesional. Okay, yang betul-betul profesional dalam dunia, aku boleh katakan. Okay, mistake individu yang pada aku agak
paling teruk sekali dalam selama aku tengok dalam bola ni lah. Tapi mungkin ada lagi teruk daripada tu. Okey, tapi untuk kekalahan yang UCL aku rasa perlu ada sedikit motivasi pada player-player Man U. Sebab benda ni melibatkan semua game pada aku. Okey, untuk game week keempat, aku boleh katakan ada beberapa perkara tadi pada awal aku dah cerita, iaitu Elliot sendiri, macam mana keadaan dia bertemu dengan Leeds United. Itu adalah satu benda yang pada aku luar jangkaan sebenarnya. Luar jangkaan, dan kita tak menjangkakan benda tu akan terjadi. Sebenarnya kalau ikutkan kedudukan player Leeds tu sendiri, aku nak sebut nama dia pun susah. Okay. Dan kedudukan Elliot pun masa tu agak tak berapa nak betul, tak berapa nak bagus. Aku tak kata dua-dua tu salah. Aku boleh katakan benda ni luar jangkaan. Player Leeds tu sendiri terduduk benda tu, terduduk kaki dia, okey, kita kaki Elliot, dan kedudukan kaki Elliot pada aku, ini pendapat aku, okey, ini pendapat aku. Kaki Elliot pada tu kedudukan dia agak mudah sebenarnya cedera, dalam keadaan cedera macam tu. Pada aku agak mudah. Bukan, pada aku player Leeds United tu bukan sengaja bro, okey, bukan sengaja. Ini pendapat aku lah. Mungkin ada pendapat lain yang aku rasa aku boleh terima, aku boleh dengar lagi, mungkin ada pendapat lain, okey. Tapi kalau ikut pada kedudukan kaki Elliot tu, dia pun tak sengaja, dia pun tak menjangkakan dia dalam kedudukan tu, kaki tu macam tu. Okey, kalau bercerita kita pasal kalau kita dah tahu nak jadi benda tu, kita mungkin boleh elak. Macam player Leeds tu sendiri pun tak menjangkakan sebenarnya dia berada dalam, terduduk dalam kedudukan kaki Elliot macam tu. Pada aku agak aku boleh cakap sekali lagi, aku cakap aku benda ni tak boleh jangka tau. Okey. Dalam bola, kalau setakat kaki patah tu, pada aku agak normal. Cuma kita mengelakkan benda tu. Okey. Dalam macam aku pula bermain bola, aku main futsal juga. Kita akan mengelak benda macam tu supaya tak terjadi tau. Okey. Okey, itu pendapat aku, okey. Itu pendapat aku. Mungkin ada pendapat lain. Kalau pada ada yang pendapat lain tu, aku rasa korang komen kat bawah. Okey, komen kat bawah. Mungkin ada yang tak terima apa yang aku bercerita ni, dan mungkin ada yang bercerita pasal prediction aku. Mungkin ada player lain yang korang boleh letak dalam player korang. Okey, so seperti yang biasa aku bercakap, setiap pemilihan korang adalah pemilihan terbaik sebenarnya. Okey, tinggal dia nak jadi atau tak, kita tunggu untuk game week kelima. So guys, kita jumpa dalam next video. Terima kasih banyak-banyak siapa yang dah tonton. Aku Amy bro. Bye. Assalamualaikum.